pagi ini saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan muslimat terutamanya, memandangkan masjid kita ni luas macam padang bola, nak ijazah ni kena duduk dekat baru ada keberkatan. Muslimat nun jauh di sana, saya nak muslimi mari duduk belah ni, muslimat mari ke depan, insya-Allah. Seminit saya bagi masa. Tiang sempadan ni, tiang muslimat mari duduk belah ni. Penjarakanlah ikut cuma belah ni muslimi boleh mari lagi, baru nampak penuh insya-Allah. Yang atas turun bawah, ada nampak muslimat ada atas. Mari depan lagi. Majlis ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil qail wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Yang bahagia saudara muslim majlis Ustaz Fitri yang membawa banyak perubahan pada masjid Pajak Song ini, tuan-tuan pun tahu. Semalam sudah ceramah di Permatang Permatang apa semalam? Permatang Tinggi. Pukul 11 lebih saya raung kot dalam gelap di Masjid Pajak Song ini. Alhamdulillah saya tengok rumah Allah ini dijaga oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jazakallah khairul jazak. Sedekah anda itu menunggu di liang lahat sebagai lilin suatu hari nanti apabila anda masuk ke alam barzakh. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab sumbangan anda itu kekal. Walaupun mozaik orang pijak kaki di masjid, dia adalah permadani untuk anda dalam akhirat nanti insya-Allah. Seterusnya tentang kuasa Masjid Pajak Song yang banyak berkecimpung menjayakan program-program ilmiah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah panjangkan lagi umur kita. Depan saya ni hidup belaka lagi. Ketahuilah bahawa kehidupan itu satu rahmat. Kehidupan itu membolehkan kamu membuat peluang pahala. Kehidupan itu boleh kamu sembahyang puasa. Kehidupan itu boleh kamu bersedekah. Dan mati tak boleh nak sedekah dah. Orang tolong sedekah bagi pihak kamu. Tu pun kalau orang nak sedekah. Ingatlah harta yang kamu tinggal itu tak ke mana pun, kecuali kamu simpan dalam tabung yang kekal abadi, iaitu sedekahul jariyah. Wahai geng-geng pencen yang ada ramai depan saya pada pagi ini, ingatilah bahawa silap-silap hari bulan harta yang kamu tinggal itu menjadi perbalahan di antara keluarga kamu. Na'udzubillah, kita tak nak berebut. Kalau kamu letak sini, kamu tak berebut dengan Allah. Allah bagi bahagian kamu. Dan dalam kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita pada pagi ini, Allah kurniakan pada kita semua juga kesihatan. Depan saya ni sihat belaka. Kalau sakit tak duduk sini, duduk di hospital. Bapa saya ajak tuan-tuan dan puan bersyukur pada pagi ini dalam kehidupan, dalam kesihatan. Kerana sekarang ni gelombang ketiga begitu dahsyat. Gelombang ketiga begitu dahsyat. Mencecah angka 3027 2-3 hari lepas. 3,000 lebih.
Dan Pulau Pinang ini pun, tempat kita ni pun tak kurang hebatnya. Kemarin saja berapa ratus? 200 orang. Yes, 200 orang kemarin. Islam mengajar kita bagaimana kalau kita ditimpa musibah. Nah, ni ayat pertama saya nak ijazah ni. Tak mana bawa Quran dia, tolong cek Fitri ayat berapa? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf, tak silap saya juzuk 2. Ustaz Fitri akan cari, saya akan ijazah ayat ni lepas ni. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Fitri cari, tak apa, tak payah cari, kita maklum kat saya. Ayat berapa kita ijazah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sampai bila agaknya wabak ini akan berakhir? Kita begitu sedih dengan wabak ini. Sudah lama kita tidak kedengaran Tok Iman, Tok Bilal menyebut betulkan saf, rapatkan saf. Lama dah tak ada. 155. Ini penting. 155 surah Al-Baqarah. Standby dengan ayat itu. Ayat ini layak kita baca ketika Covid ini. Kerana apa? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah uji kamu dengan ketakutan. Covid ni takut. Sebab takut ni lah ikut SOP. Berapa ramai depan saya pada pagi ni pakai mask. Dan saya nak tanya, wahai pemakai-pemakai mask, selesa ataupun tidak kamu dengan pemakaian itu? Tolong jawab, selesa ke tak pakai mask? Ini kepala belakang. Tapi nasib baiklah pakai kat hidung, mulut, tak pakai kat mata. Kalau pakai kat mata, pakai tak mari masjid pajak sun, tak nampak jalan. Orang tolong pimpin. Pakai kat mulut, hidung, Tuhan bagi lagi mata. Bapa kita ikut SOP? Kerana al-wiqayatun khairum minal ilaj. Mencegah tu lebih baik daripada merawat. Dan kena tak ada guna dah tuan-tuan dan puan-puan. Covid ni belum kena, cegah lah. Batu masuk dalam masjid pun banyak hal kita kena buat. Test suhu, tulis nama, tulis nombor telefon. Sebelum ni ada lagu ni? Tak ada. Nak masuk masjid macam nak ambil bantuan wheelpair. Masuk pula dalam masjid, ada pula garis kuning ni, apa dia ni garis kuning ni pula ni, kena duduk ikut garis kuning sejadah ni. Itu adalah penjarakan. Kenapa kita sedih juga dengan Covid ini? Nak bersalam pun tak boleh dah. Saya rindu nak tentu tangan tuan-tuan, keberkatan itu ada. Duk main lagu ni dah lah ni salam Covid. Sebab apa saya berpesan sangat ini? Kerana ingat apabila kita kena Covid, kita tak payah pergi hospital pun tak apa. Doktor, nurse, jururawat, Jepang, bomba mari rumah kita ambil. Tetamu kehormat kamu. Ambil pula tak pakai pakaian seragam dia. Pakai baju macam nak naik bulan dan nak ambil lebah. Tengok baju nak ambil lebah mana. Kamu tubik daripada rumah, semua orang lari tengok kamu, tak nak bersalam walaupun kamu seorang menteri. Masuk pula dalam hospital, buat kuarantin. Duduklah pula dalam bilik cermin seorang-seorang, sebulan ke 2 minggu ke, duduk seorang-seorang, tak ada siapa boleh ziarah. Itu kalau hidup. Kalau mati tuan-tuan dan puan-puan orang kena Covid ini, jenazah kamu diuruskan oleh hospital semua. Mandi, kapan, sembahyang, semua hospital urus, bubuh dalam plastik. Pergi kubur. Anak cucu kamu tak sempat nak sentuh, cium kamu. Tengok kau atas pagar kubur, kau dalam cermin kereta je. Ni yang kita takut ni. Jadi pada pagi ini, semalam saya pesan dah dalam WhatsApp kepada Fitri, supaya bawa Al-Quran. Yang bawa sila tengok 155 surah Al-Baqarah. Kita nak baca. Ikut saya baca ramai-ramai. Ini untuk mengelakkan insya-Allah ujian ketakutan yang Allah bagi pada kita. Letak tangan kanan kat dada kiri. Tarik nafas 3 kali.
Niat ya Allah ya Tuhanku, dengan keberkatan ayat-Mu ini, jauhilah aku dan keluargaku daripada wabak yang sedang menggila pada ketika ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sesungguhnya Allah menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kemusnahan harta benda, dan berilah berita gembira kepada mereka yang bersabar. Adapun orang-orang yang beriman itu, apabila ditimpa musibah, apabila dilanda wabak penyakit, maka mereka berkata, sesungguhnya aku daripada Allah, dan kepada Allah jualah aku kembali, kami kembali. Ayat ni hebat tuan-tuan dan puan-puan. Allah mengajar kita, wahai manusia, apa yang perlu kamu ucap bila kamu ditimpa musibah. Anak kamu aksiden, suami kamu kena stroke, sebagai contoh. Kamu ada banyak masalah, wabak sedang melanda, COVID sedang menggila pada ketika ini. Allah ajar dah, sebutlah kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, tu ayat orang mati. Ni kita orang Melayu. Apa? Sebab kita daripada kecil diajar, bahkan kita dengar mak ayah kita sebut, oh mati dapat mak tu, inna lillahi. Sedangkan ayat ini khusus untuk orang ditimpa musibah, negara yang dilanda musibah, sepatutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya daripada Allah aku datang, kepada Allah jua aku kembali. Daripada Allah jua COVID datang, dan kepada Allah jualah COVID kembali. Faham? Duduk situ. Tanda lipat muka surat tu. Doa saya bagi tu mujarab, insya-Allah. Ustaz kena baca semua ke ayat ni? Dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ni petang-petang kita cukup berharga tuan-tuan. Kerana apa? Petang-petang kita nak tengok FB berapa COVID kena hari ni. Betul atau tidak? Yes. Kita sejak bulan 3 dihantui dengan angka-angka. Angka-angka. Alhamdulillah kita baru 2,000 lebih. Jepun semalam 6,000 penduduk dia kena COVID satu hari. Ramai yang terjun bunuh diri atas jambatan sebab COVID. Kita don't worry. Ayat tadi ada, kita ada Allah. Allah yang menjadikan penyakit. Sandarlah harapan kita itu kepada Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah uji kamu dengan sesuatu babak, jika Allah uji kamu dengan suatu penyakit, maka Allah jualah yang tarik balik penyakit itu. Nak tarik balik kena minta. Minta kerja kita tuan-tuan, bagi kerja Allah. Mintalah. Saya rasa manusia yang terdedah dengan COVID, saya lah.
Hari-hari saya ceramah berdepan dengan manusia ribuan orang, bahkan mari salam peluk pun ada musim Covid. Saya nak tolak tak tergamuk. Sekali orang hulur tangan nak bersalam dengan saya, 10 kali saya hulur. Nak mari ceramah, isteri anak saya, Abi nak ceramah tak takut, kau pinik Zomego. Saya kata saya pegang satu je, saya nak pergi tolong agama Allah, saya nak sebarkan ilmu. Pastinya Allah jaga kita. Yakinlah kita mari masjid, minta Allah jaga kita. Allah jaga, jangan bimbang. Yang penting kita istiqamah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa pengajaran dalam ayat tadi juga? Yang pertama, ni pengajaran tulis. Ustaz, saya tak bawa kertas, boleh tak tulis atas Quran? Itu lagi bagus. Jadikan kitab kamu itu sebagai kitab rujukan kamu, tulis atas Quran, tak berdosa pun. Orang yang paling banyak catat atas Quran dia, orang ni lah orang yang cerdik, kerana nota itu tak hilang. Tulis atas kertas tisu, balik-balik jatuh ke mana tak tahu. Yang pertama, Allah menyebut walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Allah uji kamu dengan ketakutan. Dalam banyak-banyak ujian yang Allah letak dalam ayat ni, pertama sekali Allah letak dengan ketakutan. Covid ni takut. Sebab apa takut? Sebab tak tahu siapa kena. Betul atau tidak? Kalau orang kena Covid, dia nyala lampu kecil merah la atas dahi, kita tak mari kat orang tu. Ni masalah tak tahu siapa, beringat batu kena tutup hidung. Lagi Allah uji kita dengan ketakutan apa lah ni? Takut apabila Covid kena PKP. Takut. Takut apa? Takut tak boleh mari masjid, 10 orang je boleh sembahyang PKP. Mari kena gigat, kena tangkap mari. Jumaat boleh tak Fitri? Sembahyang Jumaat? Sama sekali tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Takutlah kita. Tapi dalam ketakutan ini, jangan kamu jadikan COVID-19 ini lebih daripada kamu takut Tuhan. Lari akidah kamu. Faham? Oh, takut nak pergi masjid, kena COVID mati. Mu tak bersandar pada Tuhan kau. Yang kedua, wabasyiris sabirin, berilah berita gembira pada orang yang sabar. Sabar dengan ujian ni. Jadi rupa-rupanya COVID-19 ni ubatnya sabar. Dalam ayat ni, sabar tu apa? Sabar dengan berdoa. Sabar dengan orang kata apa hari ni berapa ribu orang, hari ni berapa kata. Jangan duk kalut. Tenanglah, sabarlah tu. Wabasyiris sabirin. Sabar COVID-19 lagu mana Ustaz? Sabar tengok orang kena. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya je dah kira doa tadi. Itu doa untuk ketenangan lah tu. Kata sahabat kita, orang tu tak mati baru kena COVID. Yes, baca doa ni. Allah ajar kita lagu mana kalau kita ditimpa musibah. Yang ketiga, pengajaran daripada ayat ini apa? Pengajarannya juga ialah apabila berlaku sesuatu musibah, ingat matilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu supaya kita ingat mati. Kerana orang yang ingat mati ni dia banyak berdoa, dia akan buat baik. Sebab tu mati ni antibiotik. Mati, orang yang ingat kemati ni adalah orang yang bubuh antibiotik dalam jiwa rohani dia. Hok mari masjid depan saya pada pagi ni, semua ingat mati. Kalau tak ingat tak mari sembahyang subuh. Betul atau tidak? Sebab nak pahala lah. Kamu sedekah masjid hampir juta-juta tu. Saya pun heran dengan Fitri. Bajet 600,000 lebih, boleh keluar 1.2 juta. Tuhan buka rezeki. Masya Allah. Nak cerita pada kita bahawa sebab kita sedekah tu ingat kematilah tu.
Bukan duit kerajaan bagi tu. Bukan nak suruh nak kuduh kerajaan, tidak. Duit jemaah-jemaah ni lah. Tu dalam banyak-banyak tu ada seorang yang sedekah 150,000 cash. Telefon Fitri tak kenal mata hidung pun. Nak nombor akaun, nak masuk duit. Mari tengok. Masuk akaun 150,000. Masya Allah. Fitri kata kalau masuk kat aku seronok duit tu. Dia cerita pada saya, kalau masuk kat aku seronok aku bendahari, tapi dah untuk masjid aku sebagai jambatan, maka ingat matilah tu cari dana tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, bermula pada pagi ini, jadikan kalimah keramat ayat Quran ini sebagai zikir kita pada musim COVID-19 ini. Allah jaga kita. Kita ingat mati. Kerana kuman dalam tubuh kamu tu juga akan mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, satu ayat saya bagi pada hari ini, pagi ini. Dan ayat yang lebih hebat lagi kita akan talaki lepas ni, satu ayat yang mana kata ulama, siapa baca ayat ni dia ada penyakit muntah, tak ada penyakit jadi antibiotik, dan dia mati bukan sebab penyakit. Dan jika diamalkan pada musim wabak yang melanda, Allah campur antibiotik daripada langit untuk kamu menghadapinya. Hebat. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, Nabi mana yang diuji dengan penyakit? Ayub alaihissalam. Tahu tak sebab apa Nabi Ayub sakit? Kita duk dengar cerita Nabi Ayub sakit, dia ada sebab dia sakit. Sebab dia kaya. Tu punca. Pada asalnya Nabi Ayub ini miskin. Satu hari dia berdoa dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku ni miskin, tak boleh sedekah. Aku nak sangat sedekah ya Allah, tapi aku sendiri pun tak ada harta. Maka Allah kayakan Nabi Ayub dengan dia bela kambing. Kambingnya beranak kembar, tiap-tiap kali beranak kembar. Kembar kerja siapa? Bukan kerja manusia. Orang lain beranak 4 ekor, dia dah 8 ekor. Kerja Tuhan. Dia ada ladang kurma, kebun kurma, kurmanya berbuah di luar musim. Musim siapa buat? Allah. Tengok buah durian luar musim sampai 780 1 kilo luar musim. Kaya lah. Cepat kaya Nabi Ayub alaihissalam. Dan kaya Nabi Ayub, tuan-tuan dan puan-puan, Zuhur pukul 1:30, pukul 12 Nabi Ayub duduk atas jadah dah buat ibadat. Kita hari ni makin kaya makin jauh dengan Allah. Kontraktor kelas F semayang Zuhur dengan asas selisih dah. Tapi Nabi Ayub duduk atas jadah tunggu semayang. Iblis tengok, tak pernah jumpa aku manusia ni. Ni nak ijazah ayat ni, tahu cerita dulu. Sabarlah. Lorak mana. Maka Iblis naik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tafsir Qurtubi, balik buka. Kau Arab, saya tolong baca. Tolong terjemah. Iblis kata, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu yang bernama Ayub di langit dunia sana, aku tengok makin kaya makin dekat dengan-Mu ya Allah. Jadi ya Allah, berikan keizinan pada aku, kata Iblis, untuk aku ganggu Nabi Ayub, untuk aku uji Nabi Ayub. Tuhan kata, Iblis, mu tak boleh nak uji Nabi Ayub, ia beriman kuat pada aku. Ya Allah, bagi aku uji, nak tahu. Maka Allah pun luluskan permohonan Iblis, maka diuji Nabi Ayub alaihissalam. Bukan dengan sakit lagi. Nabi Ayub diuji dengan kemusnahan harta benda, wal anfusi was thamarat tadi. Kambing Nabi Ayub bela yang beranak kembar itu mati bergelimpangan. Ladang kurma Nabi Ayub berpuluh hektar itu kena ribut jadi padang bola. Iblis punya pasal. Nabi Ayub pergi keesokan harinya, tengok mana kebun aku tak ada jadi padang pasir, padang bola ni. Mana kambing aku mati bergelimpangan ni. Nabi Ayub terus sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tempat bala yang berlaku itu.
Maka iblis hiling kepala. Dia kata, manusia ni, orang lain Tuhan musnahkan harta benda, ternakan, anak-anak mati habis, marah pada Allah. Tapi Nabi Ayub sujud syukur. Maka iblis pun naik jumpa Allah kali kedua dengan penuh tebal muka. Betul kamu kata ya Allah, Nabi Ayub sedikit pun tidak berganjak, malah kan makin menyakiti hati aku, makin kuat ibadat. Maka iblis kata, ya Allah ya Tuhanku, bagi aku peluang kedua untuk aku uji Nabi Ayub dengan penyakit. Maka sakitlah Nabi Ayub, tuan-tuan dan puan-puan. Diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ayub sakit 40 tahun. 40 hari kita sakit gigi seksa dah. Nabi Ayub ni 40 tahun sakit, barah dalam kepala dia tahap 4. Tak ada tahap 1, tahap 4 tu. Dan hebatnya penyakit Nabi Ayub ni, tafsir Qurtubi menceritakan ketika mana Nabi Ayub sujud menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub ni sujud lama. Kebetulan malaikat ada dekat Nabi Ayub semayang. Masya Allah. Selepas sujud, bangun di antara dua sujud itu, duduk di antara dua sujud itu, malaikat tengok ulat ngungak atas jadah Nabi Ayub. Ini tafsir Qurtubi, balik buku tak percaya. Malaikat terkejut. Ya Allah ya Tuhan, aku sakit Nabi Ayub ni sampai dah berulat ni. Tapi aku tengok dia tak sakit pun. Maka malaikat kata, aku nak tunggu peluang keemasan ini. Aku nak tengok Nabi Ayub nak buat apa dengan ulat ini, yang pastinya menjadi sejarah bagi aku, kata malaikat. Maka malaikat tunggu punya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah semayang, Nabi Ayub tidak zikir, Nabi Ayub tidak buat apa selepas semayang itu, kecuali Nabi Ayub ambil ulat yang keluar atas jadah tadi, sumbat masuk dalam kepala cepat-cepat, takut mati ulat tu. Malaikat tanya, "Hei Ayub, tidakkah penyakit ni dah keluar atas jadah? Bapa mu tak kenyek tindah?" "Hei malaikat, makhluk ni hidup dalam kepala aku, makan minum dia dalam kepala aku. Andai kata seekor mati atas jadah ni, dia dakwa depan Allah di akhirat, aku tak boleh masuk syurga, aku tak bagi makan dia." Tengok hati dia reda, boleh terima dengan penyakit tu. Ulat. Kita cut sekejap cerita ni sebelum saya sambung. Rupa-rupanya ulat tu ubat. Orang yang kena keciman ni, hok buruk tu, kaki buruk lepas potong tu, rupa-rupanya di HKL hari ni ada terapi ulat. Dia lepas ulat ni tak ambil hak kita. Dia ambil daging-daging buruk, dia makan, dia akan jatuh. Dia tak makan daging comel ulat ni. Masya Allah. Adakah timbul nama Nabi Ayub? Tak, timbul nama orang putih terapi ulat. Padahal Nabi Ayub lah yang menerokai perubatan. Dia ambil bubuh, rupa-rupanya ubat tu. Jangan ambil ulat letus apa. Bagi saya kata lagu tu gigi, mu cari ulat letus apa dah. Sambung balik cerita ni. Malaikat pun tak tergamuk nak tengok. Maka naik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni jalan cerita ayat nak ijazah ni. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu yang bernama Ayub, aku tengok sakitnya begitu hebat. Dia sujud semayang tadi, keluar ulat ya Allah. Maka Allah jawab pada malaikat, malaikat, mu busy body pasal apa? Aku bukan uji mu, uji Ayub. Mu susah-susah bagi tahu aku, Tuhan punya badan tak cerita pun pada aku. Malaikat, mu tahu tak, mu baru tengok tu je, Nabi Ayub dah 40 tahun aku uji. Dan Allah kata, aku rindu nak dengar doa dia minta sembuh. Dia tak pernah minta, kata Allah. Sedangkan kalau dia aku minta, aku guna kun fayakun, kata Allah, sembuh penyakit. Malaikat, kata Allah pada malaikat, mu tolong bagi tahu Nabi Ayub di langit dunia sana, biar dia berdoa sepatutnya, aku nak sembuhkan penyakit dia. Doa ni saya nak bagi. Maka malaikat pun ja'a bil busyra. Malaikat turun berduyun-duyun jumpa Nabi Ayub, pujuk Nabi Ayub. Ayub, nak harap mu minta, mu tak minta, aku tebal muka naik minta dengan Allah nak sembuh penyakitmu.
Tapi Allah nak dengar mulutmu sendiri minta. Maka Nabi Ayub pun angkat tangan. Malaikat pun seronok. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadur. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni ya Allah ditimpa penyakit. Allah, malaikat kata tu tak minta Ayub mengadu. Lama dah muduk mengadu ni. Minta Ayub, Tuhan duk standby nak tunggu. Maka ditambah wa anta arhamur rahimin. Engkaulah ya Allah yang maha mengasihani aku dan merahmati aku. Masya Allah. Tak minta juga mu ni Ayub. Mu puji pula Tuhan bagi penyakit pada kamu. Fakashafna ma bihi min dur. Akhirnya Nabi Ayub sembuh daripada penyakit dia dengan puji Allah. Orang yang cerdik dia minta dalam pujian. Dalam bahasa orang Penang ni bodek lah. Betul tidak? Bodek. Anak saya mari nak ceramah kemarin pakai baju, pakai songkok, naik kereta. Biasalah bila saya nak ceramah, mari anak-anak beratur minta duit RM1, seorang nak beli, saya bagi RM1. Mari anak saya dah dua, Allah habis semaknya hari ni. Macam menteri habis pakai songkok cantik, habis nak RM1 dia minta RM10 saya bagi. Kalau lain RM1 je. Sebab apa? Puji punya pasal. Faham? Ini kaedah Nabi Ayub minta dengan Allah. Fakashafna ma bihi min dur. Akhirnya Nabi Ayub sembuh daripada penyakit dia. Maka ingat, ayat ini paling wajar kita gunakan ketika COVID-19 melanda, kerana membuktikan kepada kita ayat ini sakit Nabi Ayub yang hospital tolak pun sembuh dengan izin Allah. Apatah lagi COVID yang kita tak nampak ni. Tengok ayat saya nak bagi kepada mereka yang bawa Quran. Surah Al-Anbiya ayat 83 sekarang. Tanda lipat. Balik ajar anak-anak tu. Jumpa Al-Anbiya muka surat berapa, juzuk berapa. Jumpa jangan duduk senyap, tolong kongsi, share 290. Juzuk yang ke 15. Fitri ada, jangan bimbang, dia ingat. Kalau tak jumpa jangan cepat-cepat, slow-slow. Kamu tua, kira lagi sakit. Dua 29. Siapa tak jumpa lagi angkat tangan? Saya tunggu, tak apa. Tak jumpa lagi. Saya nak baca serentak. Tak jumpa lagi. Cari. Oh, tak ada Quran, tak ada masalah. Catat ayat mana. Kalau ada sahabat tepi tu, tengoklah. Gila. Oh, tepi pula jangan susuk tak bagi tengok. Cari ni sebenarnya ubat ngantuk. Saya ceramah dah, kerja kamu pula cari. Tiga dua sembilan. 329. Quran ada, tak ada ambil, nak ambil keberkatan Quran tu. Sebab apa saya suruh bawa sendiri? Sebabnya kita balik Quran kita anytime kita boleh tengok. Kalau pinjam Quran masjid, kita tinggal sini. 83. Jumpa? Yes. Jumpa semua? Tangan kanan semua angkat. Bukan mudah nak ijazah ni. Nak suruh jadi ubat mengalir dalam darah daging kita akan ayat ni. Tuhan jaga kita. Dia hantar doktor namanya malaikat. Tak di dada kiri. Dada kiri. Tarik nafas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, maka Engkaulah ya Allah yang maha mengasihaniku lagi merahmatiku. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan keberkatan kesembuhan Ayub daripada penyakitmu ini, ya Allah, campakkanlah antibiotik dalam tubuh badanku daripada sebarang penyakit jasmani dan rohani, terutamanya COVID-19 yang sedang melanda pada ketika ini, ya Allah. Jagalah diriku dan keluargaku daripada wabak ini. Amin ya rabbal alamin. Lipat molek Al-Anbiya 83. Cuma nak betul bacaan lah. Dari ijazah kena betul. Ramai yang baca wa ayyuba iz nada, salah tuzai nizal, hujung lidah di hujung gigi zal. Cuba tengok saya, zal. Kalau tak ada gigi tak atas kursi, jadi juga zal. Iz nada. Okey, kita baca sekali lagi. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Baca mulai, mudah-mudahan ini vaksin yang paling hebat untuk melawan penyakit. Vaksin ni pernah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub. Ayat yang hebat ini. Seronok tak mengaji? Seronok tak belajar perubatan ni? Yes. Banyak dalam surah Al-Anbiya tu ubat-ubat penyakit. Saya insya-Allah siap masjid baru ni, saya nak minta kuliah bulanan dengan Ustaz Fitri, perubatan Islam dengan Al-Quran. Saya ijazah lagu ni. Sampai bila kamu nak makan ubat hospital, buah pinggang kamu terancam, mesin dialisis menunggu kamu, baca ayat Quran, insya-Allah. Setuju tak? Dengar Fitri dah pakat setuju. Carilah satu masa, sebulan sekali, bukan seminggu sekali. Ubat yang kita nak makan, ubat hospital tu, siapa dah start makan ubat hospital kat tangan, darah tinggi sebiji sehari. Yes, ramai. Lepas ni kamu letak ubat atas tangan, alangkah indah. Kalau kamu seorang doktor, pesanlah pada pesakit, belum makan ubat saya ni, sebut bismillah dan Al-Anbiya 83. Kerana ubat yang kamu makan itu akan masuk ke lubang tandas jadi air kecil. Ayat yang kamu baca tu jadi lilin padamu di liang lahat nanti. Dua benda kamu dapat, jasmani dan rohani. Ustaz tak sembuh pun baca, boleh pahala ayat Quran. Pelik apa ni, betul tak? Bonus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ceramah sejam dah ni. Tengok jam pukul berapa, ayam pun tubik cari makan. Saya nak tanya, rasa lama ke sekejap? Jawab betul-betul, lama ke sekejap? Kalau sekejap jadilah kuliah bulanan. Kalau lama tak jadi. Dan pada pagi ini juga saya nak ijazahkan satu ayat yang hebat. Saya tak nak ambil banyak, nak ambil 3 je.
Ketika mana doa ni begitu hebat, sekarang ini kita dengar musim apa? Ni apa dia ni? Ketuk pintu. Bukan pencuri, bukan perampok. Yang ketuk tu tak nampak. Yes. Bermula dari Sabak berenam, turun ke Taiping. Saya dengar semalam Permatan Buluh ada dah ketuk pintu. Mungkin malam esok pajak so. Standby lah. Kalau ketuk 10, 9 malam tak apa, 3, 4 pagi dong 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 dong, kita tengok tak ada orang. Tuan rumah lari ikut jendela, hantu lari ikut pintu, terkejut. Kalau itu berlaku di rumah kamu, apa yang nak buat? Buka pintu, sila masuk. Iblis kata berani. Masuk. Baca doa, saya nak ijazah ni, kata ulama. Siapa baca doa ni, jin iblis tak akan masuk rumah dia, anak cucu dia tidak akan diganggu oleh jin iblis. Saya ambil doa ni dengan Syekh Wahid Al-Bali masa talaki di Mesir dulu. Dia kata, mu ceramah, sebarkanlah ilmu ni. Duduk dalam kitab lama aku jumpa ni, yang mana doa Nabi Sulaiman masa dia ada kuasa, dia panggil Ifrit mari mengadap dia buat MOU. Sampai hari ni anak cucu jin ingat, jin Ifrit dan kuncu-kuncu, mu jangan masuk dalam rumah orang ni, dan mu jangan sakiti anak cucu dia. Tu maksud kod Melayu. Saya nak baca ni kod Arab. Tak ingat ustaz? Tak apa, tulis dengan pen, tepek dinding, sudah memadai. Dah kita tua-tua, benok belakang payah ingat ni, tulis dengan pen, tepek dinding. Nak kata nak ayat tu? Kalau nak tak payah salin, tak payah tulis. Saya tulis salin dah. Saya tahu kamu payah ingat. Saya tolong buat dah. Tak atas riba, ikut saya baca huruf demi huruf. Saya kata ijazah, tuan-tuan kata saya terima. Tuan-tuan, RM20 kamu makan nasi goreng, minum air, habis entah ke mana. Hak ni sampai bila-bila kekal di dinding. Mu mati anak cucu baca boleh pahala. Hak ni aset akhirat kita. Doa lah, bukan kertas ni. Doa hak kita lekat di hati ni. Kita tepek di hati. Hak tak dinding tu dia akan jatuh bila-bila masuk. Jadi saya nak ijazah ni kepada mereka yang nak, tolong angkat tangan. Saya tahu musim Covid PKP susah duit RM20. Saya bagi tempoh 10 tahun bayar. RM20 ni. Aku bukan mari nak berniaga, nak ilmu dah tak ingat. Angkatlah tangan dah, kalau nak lah, saya tak paksa. Kita ambil fitri, tolong bagi. Tak ada orang AJK kita kalau ada, tolong bagi. Bagi ke muslimat, dia bagi pokok dia. Jangan berkira dengan ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tolong salin, siap ada tu, kena air pun tak basah, plastik tu. Tolong bagi. Tak atas riba, tolong beli kat anak-anak duk Kuala Lumpur, duk kat Kuantan, mesti ketuk pintu ni lah doa hak mujarab. Takut sangat tepek pintu, tak ada masalah. Okey, kita nak baca dah ni. Hak mana mikir panjang tu kosilah. Bukan ayat Quran doa. Garisan pertama kamu niat dia berpindah daripada rumah kamu. Garisan kedua niat jangan kacau anak cucu kamu. Tu garis tak ada makna tu. Nak baca dah ni. Tarik nafas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina unashidukumullah an takhruju ولا تؤذوا أحدا وترحلوا من بيتنا. Aku bersumpah dengan nama Allah, dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu,
bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu bahawa kamu keluar, dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun, dan kamu berpindahlah daripada rumah kami. Okay, saya dengan nama Allah mengijazakan doa ini diamalkan dan ditampa di kediaman anda sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Saya terima, kata. Amin ya rabbal alamin. Balik baca molek. Mudah-mudahan ada penawarnya. Ada soalan nak tanya, boleh tanya jika ada. Dan saya nak tanya siapa yang matanya kelabu kat tangan, mata kabur. Kalau nak sembuh, angkat tangan. Oh, pakai spek tak angkat tangan, tak tahu lah. Ya. Glaukoma sama, dia buat mata. Ramai yang mata kabur, kelabu dah. Tuan-tuan, mata kamu penting. Dengan mata lah sampai ke masjid pada pagi ni. Dengan mata lah kamu boleh tulis ayat-ayat baca Quran itu. Sayangilah mata anda. Yang kepada mereka yang mata kabur tu, jangan bimbang. Ikhtiar kita, saya bawa air zam-zam ni tolong sembuh dalam mata, biar nampak masjid Pajak Sun. Ni air zam-zam ni, bukan racun ulat ni. Sembuh masuklah mata tu. Apa paling mujarab, jika suami kamu payah bangun sembahyang subuh, sembuh. Tak payah baca apa, dia bangun insya-Allah. Air zam-zam. Tak ada stiker apa pun, bukan kamu nak makan stiker. Saya dah ruqyah, saya dah jampi pada air zam-zam ni. Mudah-mudahan ada keberkatan. Ada luar tak banyak pun, 15 botol je. Air zam-zam susah dah ni, mahal pada minyak mutu air zam-zam ni. Ada soalan, sila. Ya, sila. Yes. Ustaz nak baca lagu mana tu? Dia takut mari ketuk pintu rumah dia malam ni. Nak baca setiap kali lepas sembahyang, baca sekali. Tak ingat ustaz buka terima kertas tu. Ustaz, saya anak ramai 12, carat saya nak beli 21 tu. Tak apa, photostat bagi ke anak. Saya bukan mari nak menego, photostat bagi. Jangan jual sudahlah. Soalan seterusnya. Dan saya nak tanya, siapa ada penyakit tu angkat tangan? Ada penyakit. Kalau tak angkat tangan makin sakit. Tengoklah esok. Ramai ada penyakit. Dan saya nak tanya, seronok tak sakit? Dah. Dan siapa pernah masuk hospital? Angkat tangan. Pernah duduk di ward masuk hospital? Orang perempuan, kamu tak ada anak kau, mu beranak tu masuk hospital, tu angkatlah tangan. Jatuh. Pada mereka yang sakit, pada mereka yang pernah masuk hospital, ketahuilah Allah bagi peluang kedua untuk kamu hidup. Kamu sudah masuk tempat mati, Tuhan awak tubik pula. Hospital ni tempat mati, tuan-tuan. Apatah lagi yang dia buat bypass jantung, angkat tangan. Dah bedah jantung dia, IJN buat bypass. Ada tak Pajak Sun ni? Tak ada. Jadi saya nak tanya apa di sini? Saya nak tanya, kalau ada nak buat ikhtiar lepas ni anak degil, kau tak dengar cakap, sakit darah tinggi, cimani jantung, batu karang kau, saka sehir santau kau, kalau ada lepas ni kita buat rawatan, duduk dalam sah mengikut SOP, air saya sediakan, kita pakai ikhtiar. Sembuh tak sembuh jangan tanya saya. Ini perubatan. Pergi jumpa doktor pun belum tentu sembuh. Angkat tangan yang nak buat rawatan, kita nak bilang, jangan malu-malu. Pak malu makin kuat penyakit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Okey, jadi saya nak 10 ya. Lebih 10 tu satu kampung nak mari pemarilah. Saya tunggu lepas ni. Jadi memandangkan kita ada rawatan lepas ni, terutamanya anak cucu kita musim cuti ni, kuat sangat duk main gone ni. Betul tak? Betul tak? Ni tak makan, tuan-tuan. Pernah saya tengok seorang ibu suap anak dia dah 2 hari tak makan. Anak duk main telefon lagi. Ibu suap. Ni satu penyakit ummah ni. Jangan kata anak-anak, suami kamu pun makin tua, makin duk kuat main WhatsApp. Tak nampak dah mata ni rapat dah telefon. Nak jumpa husnul khatimah kau lagu ni.
Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, tolong jawab satu soalan. Saya kena tanya banyak baru kamu sedar. Kalau saya tak tanya, tak sedar. Kerana pertanyaan itu nak tahu kita sedar. Tuhan ajar kita dalam Quran apa? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka Mal-Qari'ah. Tuhan tanya tentang hari kiamat banyak kali. Padahal Tuhan boleh cerita dah apa itu hari kiamat. Nak suruh manusia tu beringat dengan pertanyaan. Soalan cepu mah saya pada pagi ni, tolong jawab. Kalau kamu nak husnul khatimah, jangan bohong. Tuan-tuan, dalam masa 24 jam satu hari, mana banyak kamu pegang Quran dengan pegang telefon? Jawab-jawablah sendiri. Saya tak tahu itu kamu punya hal. Andai kata kamu kata pegang Quran, insya-Allah Quran jaga kamu di alam kubur nanti. Andai kata kamu jawab telefon, telefon kamu tak bawa masuk lubang kubur suatu hari nanti. Betul atau tidak? Yes. Dalil orang tu hatinya sudah dikuasai oleh telefon, dalil seseorang itu sudah dikuasai oleh benda ni. Yang pertama, nak tidur malam cari wayar charger. Pertama, ada tak ciri-ciri ni pada kamu? Jawab sendiri. Yang kedua, bangun tidur, benda pertama cari telefon dulu. Dua. Yang ketiga, sudah semayang tak zikir lagi, carilah telefon ni. Yang keempat, orang cakap apa pun, anak cakap, suami cakap, muat tak erti je, jawab. Yang kelima, tetamu mari rumah jarang-jarang, duk cakap dengan tetamu, orang ni lah orang yang kurang ajar, dia duk tengok WhatsApp. Jangan tuan-tuan, adab kita dengan tetamu, layan tetamu. Jangan kata tetamu, lah ni anak dengan bapak cakap dengan mak pun telefon duk kat tangan. Betul tak? Ini kurang ajar nama dia. Na'udzubillah, kita tak nak. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan. Tadi nak berhenti dah, lewat setengah jam pula, pukul 8 dah. Kuliah subuh apa pukul 8? Duha tu ni. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, seronok atau tidak kuliah ilmu kita pada pagi ni? Jawab betul-betul, seronok atau tidak? Alhamdulillah. Setuju tak temu janji saya untuk kelas perubatan Islam dengan ayat-ayat Quran? Yes. Dengan syarat cepat-cepat siapkan masjid tu. Sumbanglah biar cepat tu menanti kita tu. Tuhan kata orang yang buat masjid, Allah sediakan. Tuhan tak sebut rumah, Tuhan tak sebut banglo, Tuhan sebut istana bagi dia di syurga nanti. Hebat. Macam raja duduk tu buat masjid. Mudah-mudahan. Jadi selamat ber-PKP. Saya nak ucap pada anda pada hari ini, selamat ber-PKP. Sabarlah, tadi baru belajar. Baca ayat mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mati orang tanya dah ni PKP. Baca ayat ni. Dan hak mana nak buat rawat tanpa ni sila tunggu. Dan satu berita baik saya nak bagi tahu anda. Saya masuk masjid Pajak Song ni lama dah. Masjid lama dulu lagi. Ada seorang pakcik jumpa saya semalam, Ustaz, kecil manis saya sembuh. Saya nak terima kasih banyak pada Ustaz. Apa? Ada dulu Ustaz bawa satu kayu tu, masa tu kecil saya, manis saya 22. Lah ni turun 5, 6, 7. Alhamdulillah. Ingat tak? Jadi kepada mereka yang ada penyakit darah tinggi, kencing manis, jantung, tolong dengar molek ni berita baik untuk anda. Darah tinggi, kencing manis, jantung, mak ayah rumah sakit, darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, seteruk, buah pinggang, barah, resdung, fibroid, thyroid, migraine, gastrik, mata tak berapa nampak, telinga tak berapa dengar, lutut sakit, buasir sampai berdarah dah, ada penyakit kulit, kolesterol tinggi, prostat orang lelaki tua-tua kerak kencing, terutamanya darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, seteruk, buah pinggang. Saya bawa sini kayu ni, nama dia kayu kemuning hitam, rendam dalam air panas 3 minit. Saya kata rendam, bukan rebus. Rendam 3 minit dalam air panas, minum air dia segelas hari. Tak rasa kelak, tak rasa pahit. Macam orang tua-tua dulu minum air akar kayu ni lah. Airnya menjadi kuning, bukan minyak mutu kan. Rendam 3 minit, air jadi kuning, minum air dia segelas hari. Turun mendadak kencing manis darah tinggi dengan izin Allah.
10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Apa guna kamu ada duit sakit, duk makan ubat hospital tu, saya takut kena tebuk sini atau tebuk sini, cuci buah pinggang. Tu yang kesudahan dia. Ada jumpa orang asli kena cuci buah pinggang? Ada jumpa orang asli pakai spek? Ada. Ni ubat dia ni. Cuma berhati-hati, saya kata rendam, bukan telan. Mampu kerahmu telan. Kayu ni besar ni. Ada luar sana, dapatkanlah. Apa guna ada duit sakit? Cari duit pun nak sihat. Betul tak? Cari bahan-bahan daripada bumi yang tidak ada campuran. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Sakit-sakit sendi, lengah-lengah badan, ada minyak saya bawa. Tengoklah, saya bukan bagi jual ubat. Kebetulan ceramah ubat perubatan, saya bawa ubat baru lengkap. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya dan Ustaz Fitri kecewa. Kecewa apa? Fitri atur saya di Penang ni hampir seminggu, masjid ni, masjid tu, masjid ni. Tengah jalan umum PKP. Pukul 12 malam ni tak klik kena saman. 5 roblok aku nak tepuh. Minta dengan Fitri. Surah Furqan malam ni kena batal. Sudah ceramah pukul 9. Pukul 12 baru digeri, kena dah seroblok. 1,000 dah situ. Nak sampai Kelantan 5,000 aku kena bayar denda. Batal lah, kita mari semula insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi manakala kita ada rawatan, lepas ni hak mana nak berubat sila tunggu. Tak angkat tangan pun tak apa. Saya tahu ramai yang angkat tangan macam ni. Tak angkat tangan tinggi, orang lelaki. Sebab apa? Mati pucuk. Akak lagu ni pucuk kelihok. Sebab tu dia malu. Lepas ni jumpa saya, tak ada masalah, face to face. Untuk akhirnya malah sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashab Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ayat-ayat dijazahkan kepada kami pada pagi ini, terutamanya ayat-ayat rawatan, ayat-ayat antibiotik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami, diri kami, keluarga kami, orang jemaah Pajak Sung ini, ya Allah, daripada COVID-19, kerana kami merinduimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ujilah kami dengan ujian-ujian yang mampu untuk kami tanggung, ya Allah. Jangan kau menguji kami dengan ujian-ujian yang tidak mampu kami menanggungnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah. Okey, pengumuman. Jangan bangun lagi. Kepada mereka yang ambil kertas merah tu, ada kaunter di luar tu, bawa duit boleh bayar sana, atau bawa duit nak balik ambil sempat.